antara dosa yang paling sukar untuk manusia hapuskan atau langsaikan apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ialah dosa memakan harta orang lain secara haram ataupun mengambil harta orang lain dengan cara yang salah tanpa keizinannya, sama ada melalui penipuan, pembohongan, pengkhianatan, rasuah dan seumpamanya. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran mengingatkan hal ini, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Jangan kamu memakan harta-harta kamu antara kamu dengan cara yang batil, dengan kamu memberi umpan ataupun memberi rasuah kepada pemerintah, yakni pada para penguasa, orang-orang yang mempunyai kuasa, untuk kamu memakan sebahagian daripada harta orang lain dengan cara yang dosa sedangkan kamu mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini, larangan memakan harta benda orang secara haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengingatkan hal ini apabila ada orang yang terlibat di dalam peperangan Khaybar dan kelihatan mati syahid berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga para sahabat menyatakan mata syahidan wa huwa fi jannah, mati syahid dan dia di dalam syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalla walladhi nafsi biyadihi inna syamlata allati akhadhaha yawma Khaybar minal maghadim lam tusibaha al-maqasimu latashta'idu alaihi nara. Kata Nabi, demi sesungguhnya tidak, sesungguhnya sehelai selendang yang ia ambil di dalam peperangan Khaybar tidak melalui pembahagian yang betul, yakni pembahagian yang sepatutnya, kerana tentera berhak mendapat peruntukan daripada harta rampasan perang, tetapi dia mengambilnya sebelum peruntukannya ataupun sebelum pembahagiannya dengan cara yang betul. Nabi kata sesungguhnya selendang yang dia ambil dalam peperangan Khaybar itu yang tidak mengikut pembahagiannya menyalakan kepadanya api pada hari kiamat kelak. Demikian dosa orang yang mengambil harta orang lain ataupun pemberian harta dengan cara yang tidak betul. Sekalipun dia telah terlibat bersama dengan Nabi di dalam peperangan jihad, mati di dalamnya, tidak melangsaikan dosanya. Maka dengan itu marilah kita berhati-hati dalam urusan seharian kita, berhubung dengan harta kaum keluarga kita, harta orang awam, harta yang membabitkan pusaka, yang sebahagian kita kadangkala dengan ketamakannya dia mengambil harta saudaranya, dengan ketamakannya dia mengambil peruntukan yang bukan peruntukannya. Termasuklah pembahagian-pembahagian yang dibuat oleh kerajaan, termasuk pada musim Covid ini, apabila kita tahu bahawasanya peruntukan itu tidak termasuk untuk diri kita, kita jangan mengambilnya. Karena jika kita mengambilnya, kita berarti telah melakukan seperti mana yang telah dilakukan oleh lelaki tadi yang telah mengambil harta dengan cara yang tidak benar. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kadang-kala dalam masyarakat kita, dosa yang membabitkan harta orang ramai itu dipandang ringan, sementara dosa yang membabitkan pribadi seseorang dipandang besar. Sehingga jika ada individu yang mengambil rasuah ataupun yang menyalahgunakan harta awam berpuluh ratusan juta, dia masih lagi kadangkala dianggap diterima di sisi masyarakatnya. Sementara jika seorang itu melakukan dosa, mungkin berzina atau membakhalwat, yang juga merupakan dosa, tapi itu merupakan antara dia dengan Tuhannya yang boleh ia taubat dengan taubat yang sebenar. Dosa yang seperti itu seakan-akan tidak dimaafkan oleh masyarakat.
Sedangkan dosa yang pertama yang mengambil harta awam itu jauh lebih besar. Sukar nak dimaafkan. Melainkan hendaklah orang yang diambil hartanya itu memaafkannya terlebih dahulu. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadha al-mala amin halal amin haram. Akan datang pada satu zaman di mana orang tak peduli lagi daripada mana harta dia ambil, sama ada hartanya ada halal ataupun harta yang haram. Mengambil harta yang haram adalah merupakan antara punca doa tidak dimustajabkan. Nabi SAW menyebut tentang seorang lelaki. Nabi kata tentang seorang lelaki yang bermusafir, dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha wa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'umuhu haram wa mashrubuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Nabi SAW cerita satu orang lelaki yang jauh musafirnya. Biasanya orang yang musafir doanya mustajab. Kalau kita bermusafir, doa kita mustajab. Dalam keadaan rambutnya yang kusut masai, yakni dia susah, Allah mendengar doa hambanya yang susah. Yamuddu yadayhi ila syama', dia angkat tangan dia ke langit. Itu juga merupakan adab doa, angkat tangan ke langit. Tapi kata Nabi, wa mat'umuhu haram, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia tenggelam di dalam yang haram. Bagaimanakah akan dimustajabkan doanya? Maka salah satu sebab doa tidak dimustajab ialah kerana kita mengambil perkara yang haram, harta yang haram. Sebab itu maka hati-hatilah terhadap hasil pekerjaan kita, terhadap wang pengurusan kita, terhadap jual beli kita, terhadap harta antara kita, hatta terhadap anak isteri kita. Kadang-kala kita cuai tidak memberi nafkah yang sepatutnya kepada isteri ataupun anak, padahal itu merupakan hak yang telah Allah tuliskan dan wajibkan ke atas kita, memastikan diberikan nafkah mereka. Kadang-kala kita harta peninggalan ibu bapa kita ataupun keturunan kita bahagikan dengan cara yang tidak betul, ataupun kita mengambil lebih daripada hak kita sehingga menzalimi saudara-saudara kita yang lain. Ataupun tanah yang bukan tanah kita mengambil tanah itu dengan cara yang tidak benar. Ataupun pembahagian yang diberikan oleh kerajaan kepada kita mengambilnya sedangkan kita bukan pihak yang berhak, dengan cara kebijaksanaan dan penipuan kita, ataupun dengan cara yang kita lakukan sehingga kita dianggap berhak padahal kita tidak berhak. Ataupun kita yang berkuasa mengambil rasuah dengan cara yang salah, yang menyebabkan akhirnya negara mengalami kerugian yang besar. Ini semua adalah merupakan perkara yang diharamkan dan akan mendatangkan balak yang besar kepada seseorang. Nabi SAW sebab itu mengajar untuk kita berdoa, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan halalmu daripada perkara yang haram. Nabi SAW mengingatkan, dilaknat orang-orang yang mengambil rasuah dan yang memberi rasuah. La'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah melaknat orang yang memberi rasuah dan orang yang mengambil rasuah. Dan rasuah tidak, orang yang mengambil rasuah, mengambil harta yang haram, tak boleh dia menyatakan walaupun dia ambil harta haram digunakan untuk bersedekah ataupun memberikan kepada orang lain. Kita tidak ada konsep Robin Hood di dalam agama kita, mencuri harta orang dan memberi kepada orang lain. Nabi SAW menyebut, innallaha tabaraka wa ta'ala la yaqbalu sadaqatan min ghulul. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, tidak menerima sedekah yang diambil daripada hasil harta curi, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Marilah kita semua bagi diri kita memastikan harta yang kita perolehi dari perniagaan kita, usaha seharian kita, merupakan harta yang halal.
Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebut dalam kata-katanya, wal qalilu minal halali yubariku fihi wal haramul kathiru yadhhabu wa yamhaquhu Allah Ta'ala. Sedikit yang halal itu diberkati, banyak yang haram itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkatan dan kebaikannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim.